Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada kumpulan 6 ingin membentangkan tajuk yang berkenaan tentang pasca modernisme dan modernisme. Ahli kumpulan kami terdiri daripada 4 orang, iaitu saya sendiri, Muhammad Adib Aiman bin Muhammad Rozi, Muhammad Amirul Adam bin Muhammad Syahizam Ashraq, Muhammad Izzat bin Sulaiman dan Ahmad Aikal Syafi'i. Isi-isi yang ingin kami memperbentangkan dalam pembentangan ini adalah: yang pertama, pengenalan; kedua, kesan; ketiga, perbezaan; keempat adalah kelemahan dan cabaran; dan yang terakhir adalah kesimpulan. Maka tanpa membuang masa, kami akan teruskan kepada pengenalan. Modernisme adalah satu pemikiran dan gerakan yang berjuang untuk menggantikan segala pemikiran tradisionalisme yang dianggap sudah ketinggalan zaman agar sesuai dengan keadaan semasa yang semakin diindustrikan. Modernisme menggalakkan penilaian semula setiap aspek kewujudan dari perdagangan ke falsafah, dengan matlamat menentukan apa itu yang menyekat kemajuan sosial dan menggantikan itu dengan sesuatu kaedah yang lebih baru dan lebih baik. Modernisme muncul akibat daripada fahaman sekularisme yang bertapak di Eropah pada abad ke-15 hingga abad ke-17. Modernisme ini bertujuan adalah untuk menentang fahaman tradisionalisme Bible dan melakukan perubahan mengikut kesesuaian zaman itu. Oleh itu, hal ini menyebabkan pemikiran modernisme ini mendatangkan penentangan terhadap agama kerana ia lahir dari pegangan sekularisme pada zaman Renaissance. Tambahan pula, sesetengah ajaran agama dianggap tidak sesuai dengan konsep pemodenan yang ingin dibawa. Dengan ini, masyarakat Eropah mula membebaskan diri mereka daripada agama, malahan dengan kedatangan tokoh-tokoh daripada tamadun barat seperti Charles Darwin dan Sigmund Freud yang mengutamakan kepada pemikiran logik dan akal pada zaman Enlightenment abad ke-18, menguatkan lagi perkembangan pemikiran dan gerakan modernisme ini. Pasca modernisme adalah satu istilah yang merujuk kepada perkembangan dalam ilmu teori kritikal, falsafah, seni bina, kesusasteraan dan juga budaya yang berkembang tetapi tidak menggantikan modernisme. Perubahan pemikiran era modernisme yang dianggap tidak sesuai lagi, dan ini digantikan dengan pemikiran baru dalam pasca modernisme. Pemikiran ini mula berkembang sejak pertengahan abad ke-20. Banyak pemikiran baru muncul seperti humanism, feminism, pragmatism dan juga hedonism. Kebanyakan serangan pemodenan terhadap umat Islam banyak dilakukan pada era ini. Antara serangan terhadap umat Islam datang daripada 3 golongan, iaitu yang pertama adalah musuh-musuh Islam. Kedua adalah golongan yang berfahaman sekular daripada kalangan umat Islam sendiri. Dan yang ketiga adalah persatuan dan gerakan yang terpengaruh dengan modernisme. Dengan ini, sasaran mereka adalah: yang pertama adalah golongan intelektual melalui teori ilmu atau epistemologi, dan golongan yang kedua adalah golongan awam melalui fahaman kesamarataan pluralisme dari sudut agama, budaya dan adat resam. Sekarang saya akan terangkan kesan-kesan yang dapat kita lihat daripada modernisme dan pasca modernisme. Kesan ini dapat dilihat dari pelbagai aspek dan saya akan terangkan dari segi politik, ekonomi dan sosial. Dari segi politik, perbalahan sesama Islam yang berbeza parti politik, contohnya di Malaysia, pada dekad akhir abad 20 yang lalu, Parti UMNO dan PAS yang merupakan dua parti politik Melayu bersaing dalam perjuangan agama dan politik Malaysia walaupun sesama bangsa dan agama. Perbezaan pendapat antara kaum muda dan kaum tua, di mana kaum muda golongan yang berfahaman modernis, manakala kaum tua adalah golongan yang identikal dengan tradisionalis konservatif. Selain itu, dapat juga dilihat dari segi perubahan ekonomi masyarakat, dari segi perdagangan dan perindustrian berbanding sebelum merdeka yang berasaskan sistem pecah dan perintah mengikut suku kaum. Contohnya dari segi hubungan perdagangan, pertukaran mata wang, modal dan buruh secara intensif. Kita dapat lihat ekonomi pada zaman dahulu lebih fokus kepada ekonomi sara diri dan pertukaran barangan. Sebelum kemerdekaan Tanah Melayu, bangsa-bangsa di Tanah Melayu masing-masing memperlihatkan ekonomi yang dijalankan oleh mereka seperti kaum Melayu, Cina dan India.
Melayu yang masih kekal dengan ekonomi tradisional secara kecil-kecilan dalam sektor pertanian, manakala China yang banyak menceburi bidang perniagaan dan perdagangan, dan India pula kebanyakannya bekerja sebagai pekerja di sektor peladangan. Dalam aspek sosial pula, modernisme kebanyakannya memberi kesan dalam gejala sosial dan keruntuhan akhlak kerana pemikiran modernisasi kini menular, khususnya dalam kelompok Islam yang mendakwa sebagai gerakan intelektual dan kebudayaan yang secara langsungnya memberi hasutan kepada masyarakat supaya dibebaskan daripada tradisi atau ajaran agama. Contoh yang dapat kita lihat pada zaman sekarang adalah seperti gejala sosial seperti kes buli, anak luar nikah, dan yang lebih teruk lagi melalui pemikiran inilah tertubuhnya gerakan Islam liberal. Bergerak kepada pasca modernisme. Pada hari ini munculnya demokrasi emosi yang merujuk kepada penglibatan wanita dan lelaki secara sama rata dalam kehidupan berkeluarga. Dominasi lelaki ke atas wanita dalam kehidupan berkeluarga semakin berubah kepada persamaan taraf kedua-duanya. Persamaan ini dapat kita lihat dipanjangkan kepada hak untuk mengundi, khususnya di negara Malaysia. Begitu juga demokrasi dalam kehidupan peribadi, di mana hubungan antara manusia yang berbeza jantina ini berdasarkan kepada saling hormat, komunikasi dan toleransi. Selain itu, kita juga dapat lihat banyak sektor-sektor penting yang sepatutnya menjadi tanggungjawab kerajaan untuk mengurusnya. Tetapi kita dapat lihat semuanya banyak diswastakan. Penswastaan ini adalah bertujuan untuk meringankan urus selia kerajaan terhadap sesuatu sektor, selain faktor meringankan bebanan kos yang terpaksa dilaburkan dan kepakaran yang terhad seandainya kerajaan sendiri yang menguruskannya. Tetapi jika kita lihat secara terperinci, perkara ini akan memberi beban kepada rakyat, beban yang berat khususnya soal kualiti perkhidmatan yang menjadikan faktor sekunder itu seterusnya wujud ketidakpuasan hati dan pemberontakan dalam diri rakyat itu sendiri. Dalam aspek sosial, modernisme menghasut umat Islam secara halus dan kemungkinan dapat disedari atau tidak dalam kalangan umat Islam. Kesan daripada kemunculan pasca modernisme ini adalah antaranya dengan kemunculan gerakan-gerakan feminis atau hak asasi persamaan taraf jantina. Gerakan ini banyak didukung oleh wanita elit yang menengah atasan yang berpendidikan tinggi. Mereka kononnya memperjuangkan hak kesaksamaan, hak kemanusiaan, liberalisasi kaum wanita dan sebagainya sebagai cara untuk mencari pendekatan yang menyebelahi kaum wanita. Mereka ini kita dapat lihat banyak terpengaruh dengan pemikiran pasca modernisme dan menganggap bahawa kawalan agama hanya mengekalkan wanita dalam dunia yang purba. Tanpa mereka sedari, fahaman yang melampau seperti ini sebenarnya amat bertentangan dengan fakta sebenar tentang kedudukan kaum wanita dalam agama Islam, yang mana ia amat mengangkat darjat kaum Hawa daripada lembah perhambaan. Dalam Islam, wanita merupakan aset yang sangat berharga. Malah kita dapat lihat ia lebih bernilai daripada mata wang emas dan seumpamanya. Nasihat Rasulullah SAW ketika baginda melakukan haji wida antaranya adalah, aku berpesan kepada kamu agar melayan kaum wanita dengan baik. Selain itu, dalam Al-Quran juga terdapat ayat-ayat yang menunjukkan bahawa tingginya darjat bagi kaum wanita. Seterusnya, perbezaan modernisme dan pasca modernisme. Perbezaan modernisme dan postmodernisme atau juga dikenali sebagai pasca modernisme ini muncul bermula dari abad ke-19 dan ke-20. Cara berfikir yang berbeza telah memberikan impak ke atas corak pemikiran masyarakat yang juga telah merubah beberapa aspek kehidupan bagi suatu individu. Modernisme merupakan pemikiran atau gerakan yang berubah menggantikan pemikiran tradisional supaya lebih sesuai dengan keadaan semasa yang dianggap moden. Ia juga merupakan reaksi daripada kegagalan para pemikir modernisme yang gagal untuk memberikan suatu pemikiran baru dan solusi dalam pandangannya terhadap ilmu pengetahuan. Namun, terdapat beberapa intelektual yang mempersoalkan dan menepis andaian, asas dan pemikiran falsafah ini. Mereka berpendapat bahawa pemikiran modernisme ini kolot dan gagal untuk mewujudkan pemulihan untuk masyarakat moden mereka dan telah menggantikannya dengan teori yang boleh menangani perubahan teknologi itu. Antara perbezaan yang ketara antara modernisme dan pasca modernisme ialah keruntuhan fakta-fakta sejarah yang terdahulu. Sejarah daripada sudut pasca modernisme ialah ilmu yang cukup,
sekadar menyatakan apa yang telah terjadi daripada satu sudut pandangan yang ideologi dan kepentingan tertentu. Begitu juga dengan penceritaan naratif sejarah masa dahulu yang diputarbelikkan kebenarannya. Sebagai contoh, terdapat filem science fiction seperti Terminator dan siri televisyen Star Trek yang telah mengandungi unsur-unsur intelektual yang tidak masuk akal yang digunakan hanya untuk menarik minat penonton dan bukannya menceritakan sejarah dan fakta yang sebenar. Bukan itu sahaja, terdapat juga perbezaan mengenai kesahihan dan keaslian sesuatu karya itu. Menurut pendapat modernisme, karya-karya yang diperoleh merupakan karya asli yang diberikan tumpuan kerana kesahihannya. Namun, berbeza dengan karya pada era pasca modernisme. Mereka tidak lagi melihat kebenaran suatu karya itu, malah mereka telah menganggap karya yang mendapat populariti yang lebih banyak itulah merupakan karya yang sebenar. Karya-karya tersebut hanya mendapat perhatian kerana cara penyebaran yang meluas menggunakan kemajuan bidang sains dan teknologi. Perbezaan yang seterusnya adalah mengenai kebebasan individu yang disekat bermula pada era pasca modernisme. Perkara ini dimaksudkan dengan kebebasan masyarakat pada zaman modernisme adalah tidak terkawal dan tidak terhad. Ini berbeza ketika zaman pasca modernisme di mana masyarakatnya disekat kebebasan mereka dengan adanya disiplin dan surveillance. Sebagai contoh, pemikir moderniti iaitu Michael Foucault mengatakan bahawa organisasi keluarga semakin luntur dan diganti oleh organisasi moden seperti penjara, sekolah dan hospital yang memainkan peranan dalam mengawal masyarakat. Perbezaan yang terakhir ialah kepentingan budaya dalam kehidupan seharian. Menurut Ulrich Beck, kehidupan manusia pada zaman pasca modernisme adalah merupakan kehidupan yang berada dalam era moderniti yang kedua, iaitu second modernity, di mana institusi moden semakin global serta kehidupan seharian tidak lagi berlandaskan tradisi dan adat. Tambahan pula, sekularisasi agama dan pembuangan konsep yang merupakan asas moraliti bagi sesebuah masyarakat itu tidak lagi dipraktikkan dalam kehidupan seharian. Cabaran pertama ialah mereka berpendapat falsafah modernisme ini mengikut orang barat. Falsafah ini menghadapi kesukaran untuk diadaptikasikan disebabkan oleh sesetengah berpendapat ianya mengikut cara dan pemikiran orang barat. Cara kehidupan orang barat dengan ini kita adalah sama sekali jauh berbeza menyebabkan ia susah untuk diterima oleh sesetengah golongan. Menurut tokoh pemikir Islam iaitu Syed Naqib Al-Atas menyatakan bahawa pandangan hidup orang Islam jauh berbeza dengan pandangan hidup orang barat. Orang barat yang hidup lebih bersosial, lebih liberal dan sebagainya yang sudah semestinya jauh berbeza dengan cara hidup orang Islam. Orang Islam perlu adanya batas-batas sebagai contoh menjaga pergaulan antara lelaki dan perempuan. Orang-orang barat yang ada setengahnya cuba memperjuangkan hak-hak yang tidak sepatutnya diberikan kepada hak-hak orang lesbian, gay misalnya adalah sama sekali bertentangan dengan ajaran Islam. Isu-isu seperti ini yang menyebabkan masyarakat Malaysia tidak dapat menerima modernisme itu sendiri sejelas sekali ia bertentangan dengan apa yang telah diajar oleh agama Islam kepada penganutnya. Cabaran yang kedua ialah emansipasi wanita. Emansipasi wanita merujuk pada perbebasan daripada perhambaan. Istilah emansipasi ini terkait dengan wanita yang di mana pemberian hak di antara lelaki dan wanita secara lebih terperinci. Emansipasi wanita ini adalah proses pelepasan wanita daripada kedudukan sosioekonomi yang rendah atau proses pelepasan para wanita daripada sebarang halangan yang membolehkan wanita maju ke hadapan. Emansipasi wanita yang cuba diketengahkan oleh orang-orang barat adalah lebih kepada perbebasan wanita daripada kawalan dan kuasa seseorang lelaki dan struktur kuasa tradisional dan mereka memperjuangkan mengenai hak-hak kesamarataan di antara wanita dan lelaki. Wanita juga bertanggungjawab dalam memelihara hak mereka tetapi mereka perlulah melandaskan agama. Hal ini kerana agama adalah pegangan hidup kita sebagai umat agama Islam. Seterusnya, falsafah modernisme ini mendapat cabaran di mana ia adalah hanya mengikut akal yang rasional dan sains semata-mata. Falsafah ini juga mengangkat konsep rasional yang di mana ianya menggantikan konsep pegangan hidup terhadap agama. Modernisme di barat telah enlightenment serta mencetuskan revolusi industri sehingga membawa negara-negara barat menjadi sesebuah negara yang maju dan menjadi antara negara yang menguasai semua bidang di dunia.
Selepas kemajuan yang dicapai oleh orang-orang barat, dengan membawa modernisme ini, mereka berpendapat bahawa orang Islam sekiranya ingin mencapai kemajuan seperti mereka perlulah bersikap rasionalisme, iaitu bersikap lebih terbuka dan rasional. Sikap terbuka yang dimaksudkan adalah dengan mengakui bahawa ilmu bersifat bebas ataupun neutral dan ianya mempercayai sains semata-mata. Segala kebenaran dan segala masalah boleh dibuktikan dan diselesaikan dengan akal fikiran yang rasional dan juga dibantu dengan sains semata-mata. Dengan adanya akal yang rasional dan sains, kita boleh melahirkan masyarakat yang maju. Kita dapati bahawa pada era pasca modernisme struktur ini, kehidupan sosial masyarakat juga telah berubah. Budaya hidup moden yang menjadikan masyarakat bersikap individualistik serta tidak mengambil peduli terhadap gejala sosial yang berlaku di sekeliling. Jiran tetangga juga sudah tidak mengenal di antara satu sama lain. Masalah-masalah yang dicetuskan oleh pasca modernisme tidak mungkin dapat diatasi dalam jangka masa yang cepat. Namun, perlu ada permulaan dalam usaha untuk menanganinya. Metodologi pendidikan agama di negara ini harus mengambil kira dan disesuaikan dengan pasca modernisme. Ianya perlu kerana soal pemikiran serta falsafah sesuatu hukum itu dari sudut barat dan juga agama Islam. Setakat mengajar ilmu fardu ain di sekolah-sekolah agama sudah tidak mencukupi bagi menangkis hujah-hujah pasca modernisme. Seterusnya ialah pasca modernisme juga menyaksikan institusi kekeluargaan semakin rapuh serta tidak mampu lagi membentuk masyarakat yang mempunyai nilai-nilai moral yang tinggi. Ia merupakan kesan daripada arus globalisasi yang menjanjikan dunia tanpa sepadan. Institusi keluarga yang rapuh agamanya akan menyebabkan anak-anak terjebak dengan gejala sosial tanpa sebarang sepadan agama dan akhlak. Mereka mengejar kebebasan kemewahan serta berbuat sesuka hati tanpa balasan. Akhir sekali ialah kita dapat melihat golongan wanita juga tidak terlepas daripada menerima corak pemikiran sebegini. Impak daripada kemunculan pasca modernisme ini menyaksikan kemunculan gerakan feminis atau hak asasi persamaan gender. Gerakan ini didukung oleh wanita elit dan menyegah atasan yang berpendidikan tinggi. Mereka memperjuangkan soal keadilan sosial, kesaksamaan, hak kemanusiaan, liberalisasi kaum wanita dan pelbagai pendekatan yang berpusat dan menyebelahi kaum wanita. Mereka terpengaruh dengan pemikiran pasca modernisme ini adalah apabila beranggapan kawalan agama hanya mengekalkan wanita dalam dunia yang kolot. Pahaman feminis adalah bertentangan dengan fakta sebenar tentang kedudukan kaum wanita dalam agama Islam yang mengangkat darjat kaum Hawa daripada lembah perhambaan. Wanita merupakan aset yang sangat bernilai serta sumber pembinaan masyarakat penyayang. Nasihat Rasulullah SAW ketika Haji Wida antaranya, aku berpesan agar kamu melayan kaum wanita dengan baik. Kesimpulannya, tidak dapat dinafikan lagi bahawa modernisme banyak membawa perubahan yang positif termasuk kemajuan teknologi, gaya hidup dan budaya. Namun ideologi radikal modernisme telah banyak juga menimbulkan masalah bagi umat Islam. Contoh yang kita dapat lihat seperti penyelewengan akidah dan juga melemahkan status agama Islam. Saja perbentangan daripada kumpulan kami. Terima kasih dan Assalamualaikum.